Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahir rahimil ghaffar, al-karimis sattar, muqallibil qulubi wal absar, mukawwiril layli 'alan nahar, mukawwirun nahari 'alal layl, sakhkhara asy-syamsa wal qamar yajriyani bihusban wa miqdar, wa ja'alahuma ma'an وجعلهما معالم تعلم بهما أوقات الليالي والأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبرئ قائلها من الشرك بصحة الإقرار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبرئ قائلها من الشرك بصحة الإقرار، وتبوئ قائلها دار القرار، وتدخلنا الجنة بها مع عباده الأبرار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، وعلى آله الطيبين وأصحاب البررة الكرام. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمنا بجودة الحفظ والفهم، وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati, pengurusi Masjid Al-Ghufran Bertam Ulu, dan serta di jawatan kuasa yang dimuliakan Ustaz Jamaluddin merupakan imam Masjid Al-Ghufran, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada malam ini berada dalam satu majlis memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rata-rata dalam dunia sekarang ini semua menyambut Maulidur Rasul, tanda kecintaan kita dan kita kasih sayang kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada tiga. Sama ada kita baca sirah dia. Ramai orang baca di surau ada pengajian sirah An-Nabawiyah. Tu baca bermula daripada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga wafat. Nama dia As-Siratul Nabawiyah. Dan masyhur pula zaman sekarang ni baca Asy-Syama'il Muhammadiyah, itu kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ceritakan bagaimana para serupa Nabi, apa makanan yang disuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana bentuk khatamun Nabi di antara dua bahu ni, cerita apakah dia binatang yang diternak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ni cerita Syama'il. Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu nama dia kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai ulama kerang, tapi paling masyhur Al-Imam Tirmizi, dan banyak di pasaran sekarang ni. Kita tengok pun orang mengaji Syama'il. Ada lagi satu, iaitu Khususiyatul Rasul. Khususiyatul Rasul ni keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini jarang membaca. Iaitu Khususiyatul Rasul, keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang umat dia tak boleh buat, khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kahwin lebih pada 4, umat tak boleh buat, hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air kencing Nabi tidak najis, umat dia najis. Umat dia tidur memang nyenyak terus, hati pun tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam
Kalau tidur, mata sahaja pejam, hati tak tidur. Dan Nabi SAW khususnya, contohnya, orang di belakang pun Nabi nampak. Kita yang depan je, belakang kita tak nampak. Nabi SAW contohnya kalau duduk, kalau orang tu gagah, tinggi, Nabi SAW lagi tinggi. Orang nampak hebat, Nabi lagi hebat. Ini contoh khususiatul Rasul. 3 ilmu yang kita pelajari. Sama ada sirah. Sirah ni ramai orang ajar sirah ni. Iaitu sejak dilahirkan, pergi berhijrah dan sebagainya, sirah. Yang kedua pun sekarang ni, era kita ni ramai orang baca Syama'il. Di Melaka ni pun kita dengar masjid ni baca Syama'il, TV, radio, Syama'il. Tapi khususiatul Rasul, jangan orang baca. Jangan orang baca. Yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qastallani rahimahullah ta'ala di kalangan ulama kita mazhab Al-Imam Syafi'i. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ada kadang kita mendengar suara sumbang yang kata menyambut video Rasul ni tak sunnah. Ini macam orang Kristian. Adakah tuduhan ini betul atau tak betul? Kita tengok YouTube macam-macam pahaman. Dalam pengajian di YouTube macam-macam. Jadi untuk menolakkan tomahan-tomahan ini, maka ulama di kalangan ahli sunnah wal jamaah berhujjah dengan dalil dalam Quran bahawa sesungguhnya kita memperingati kelahiran Nabi SAW, sama ada kita baca sirahnya, sama ada kita baca syama'ilnya, atau sama ada kita baca khususiatul Rasul, keistimewaan Nabi SAW melalui firman Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, katakanlah ya Muhammad, bifadlillah, dengan kurniaan Allah, wa birahmatihi, dan rahmatnya, fabidzalika, yang demikian yaitu dengan kurniaan Allah, dengan rahmat Allah, falyafrahu, bergembiralah kamu. Kelahiran Nabi SAW adakah rahmat ke tak rahmat? Jawapannya ya rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan rahmat. Nanti kita akan sentuh rahmat ini menyeluruh. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, bukan rahmat bagi manusia. Rahmat sekalian alam. Sama ada alam manusia, alam jin, alam iaitu alam misal, alam ghaib, semua ni alam belaka. Hatta jin pun jumpa Nabi SAW dan bertanyakan tentang Islam. Para sahabat tak nampak, tapi Nabi SAW nampak, sehingga Nabi SAW beritahu, kamu tahu tak apa aku berbicara dengan siapa? Sesungguhnya kumpulan jin telah bertanya kepada aku. Di antaranya Nabi SAW beritahu, jangan kamu gunakan tulang-tulang yang tulang itu daripada binatang yang halal dimakan, karena ia adalah makanan saudara kamu di kalangan jin. Fa innahu zadu ikhwanikum, karena sesungguhnya tulang-tulang itu adalah makanan sahabat-sahabat kamu di kalangan jin. Jin Islam tak makan tulang yang tidak disembelih daripada syarak ni, binatang-binatang tak disembelih secara syarak, jin tak makan. Kita dengan sapu semua, giabok semua kita sapu, kesian jin. Jin tak ada makanan. Dia kata giabok apa semua, exober apa semua dia sapu habis. Jadi jin-jin ni dia tidak akan makan melainkan yang disembelih saja. Di tulang tu jangan dinajiskan. Kalau ianya digunakan untuk kita beristinja, menyebabkan tulang tu bernajis, maka jin tak dapat makan. Nampak ni? Sampai alam jin pun Nabi SAW boleh jangkau masuk alam jin dan berdakwah kepada jin sehingga turun surah jin. Sehingga ada surah jin dalam Al-Quranul Karim. Ini rahmat. Jadi bila dapat rahmat, kita bergembira. Kita gembira ni kerana rahmat Allah utuskan dan lahirkan Nabi SAW, maka ia menyahut surah Allah dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita sambut pada malam ini menzahirkan bahawa kita bergembira tentang kelahiran baginda Rasulullah SAW. Maka tertolaklah segala tomahan dan sebagainya kerana ini tidak mempunyai dalil dan hujah
yang mengatakan bahawa menyambut Maulid Rasul ni dia kata tak ada nas dan tak ada dalil daripada Al-Quranul Karim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeza pandangan di kalangan para alim ulama, mana yang terlebih afdal? Lailatul Qadar ataupun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada tiga pandangan ulama. Pandangan pertama menyatakan malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah terlebih afdal. Karena dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi rasul, mengeluarkan manusia daripada kesesatan kepada keimanan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar hanya berubah kadar. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubah seluruh segala makhluk. Oleh sebab itu, ada ulama menyatakan bahawa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan yang terlebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Walaupun pandangan yang kedua kata Lailatul Qadar itu mulia kerana turunnya para malaikat. Malam Maulid Rasul dimuliakan kerana zahir di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana lebih mulia? Malam Lailatul Qadar mulia turun malaikat. Malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam mulia kerana lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi mulia. Kerana dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun tahulah ini sunnah Nabi, ini yang halal, ini yang haram, menerusi ayat Al-Quran dan juga menerusi hadis-hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, dalam kita menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan insan yang mulia, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sering mendengar firman Allah Taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya tidak kami utuskan kau Muhammad melainkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini rahmatan lil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mulia di kalangan para nabi ataupun umat-umat sebelum ini kerana tidak ada terdapat di dalam ayat Al-Quranul Karim yang mana Allah Subhanahu wa taala berselawat kecuali ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi kaum lelaki biasa mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, selawat dan salamlah ke atasnya dengan sebanyak-banyaknya. Kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berselawat. Allah Subhanahu wa taala berselawat. Selawat daripada Allah memberi maksud tasyrif, memuliakan. Allah Subhanahu wa taala berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan macam kita selawat Allahumma shalli ala Muhammad. Selawat ni kalau datang daripada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya memuliakan Nabi dan mengangkatkan kedudukan dan martabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah berselawat kepada lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh kita berselawat, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang berselawat ke atas aku sekali, nescaya Allah akan berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Kalau Allah berselawat kepada kita, mana Allah memberikan keampunan. Kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali kita baca, 10 Allah selawat kepada kita. Mungkin yang pertama, Allah selawat berikan rahmat. Kita tambah lagi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka Allah berselawat 10 kali, Allah berikan keredaannya. Kita berselawat lagi, Allah selawat kepada orang yang berselawat lagi 10 kali pula,
Allah berikan keampunan. Allah berikan keampunan. Allah berikan rahmat. Rahmat ni satu rahmat saja dapat selamat pergi neraka. Allah keluarkan hamba daripada api neraka kerana rahmat. Dan juga kerana keredaan Allah. Kita tak boleh rasa kita ada banyak amalan boleh masuk syurga. Barangkali kita beramal ada rasa nak tunjuk ke orang. Kita rasa bangga, bagus dan maka habis amalan. Datang pasal ria, ujub, takabur, habis. Nak masuk syurga ni bi rahmatihi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Bulan Ramadan biasa kita baca. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Ya Allah, kami mohon ridha Engkau. Wal jannata, baru masuk syurga. Mana masuk syurga ni dengan ridha Allah. Apabila kita berselawat, Allah balakan selawat 10 kali, Allah bagi ridha. Kita selawat dalam keadaan kita sakit, Allah berikan dengan rahmat sembuh penyakit kita. Kita selawat kerana kita dalam keadaan susah, Allah bagi rahmat, selesai masalah kita. Itu yang kita baca selawat, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman salaman ala sayyidina Muhammadin. Kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi tanhallul bihil uqadu, yang terungkai segala ikatan. Simpulah kita dah pening, tak boleh. Tak tahu macam mana jalan nak menguruskan, nak menyelesaikan masalah ni. Selawat, ada jalan keluar. Kenapa? Dengan selawat ini Allah berikan rahmat. Maka dalam keadaan kita susah, Allah selawat balik kepada kita sebanyak 10 kali, rungkai masalah. Selawat. Jadi makna selawat daripada Allah ni banyak. Adapun malaikat kalau berselawat, sesungguhnya para malaikat berselawat. Kita berselawat, malaikat pun selawat ke atas kita. Malaikat ni mohon pada Allah Ta'ala supaya diturunkan, diberikan keampunan kepada orang selawat ni. Kalau kita minta ke Allah Ta'ala, minta ampun, belum tentu makbul. Kerana hati kita pun tak khusyuk. Tapi kalau malaikat yang tak ada dosa, mohon pada Allah Ta'ala supaya diampunkan dosa, ampun. Kita contoh lepas semayang tadi kan. Dulu kalau budaya orang dulu. Generasi kita dulu. Selagi mana iman tak bergerak, selagi itulah makmum tak bergerak. Dulu. Sampailah iman habis, Allah mantas salam wa minkas salam. Kerana orang kita ni betul-betul pegang, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, dan dulu mengaji kitab Hidayatus Salikin, tak bergerak makmum, melainkan selepas bergerak, beralihnya imam. Sekarang dah tak jumpa dah ni. Ada lah, tapi tak ramai. Kerana Nabi SAW ajarkan, selagi mana Nabi SAW tak bergerak, para sahabat tak bergerak. Tak ada para sahabat ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus belah ke belakang. Dia ikut tertib. Kenapa? Selagi mana duduk di tempat semayang, dalam keadaan ada wudu, selama itulah para malaikat memohon pada Allah Ta'ala supaya diampunkan dosa orang yang duduk tempat semayang. Malam yuhdis, selama mana ia tidak berhadas. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, dalam menyambut kepada Rasul, dengar hadis ni, maka dia akan amalkan. Dia tak mudah nak bergerak kecuali selepas iman bergerak. Ataupun kita pun sabar dulu, zikir, barulah kita dah habis, terutama dah habis Allah mantas salam, ataupun dah habis ayat kursi, kalau nak bergerak-bergeraklah. Ini tanda kita ni beramal dengan hadis Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Di antara kelebihan Nabi SAW ni, dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain, ini disebut keistimewaan Nabi, khususiatul Rasul. Contohnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Maryam, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Sesungguhnya kami telah angkatkan Nabi Idris kedudukan yang tinggi. Dalam surah Maryam, Nabi Allah Idris alaihissalam, Allah naikkan kedudukan dia. Kebanyakan ulama tafsir menyebut bahawa kedudukan Nabi Allah Idris fis sama'ir rabi'ah, itu langit yang keempat. Tetapi Nabi SAW Allah berikan lebih tinggi daripada itu, Sidratil Muntaha. Sampai Sidratil Muntaha, kemudian terus bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi SAW lebih mulia lagi. Allah muliakan Nabi SAW, ini khususiatul Rasul. Keistimewaan Nabi SAW. Kita tengok lagi.
Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Allah Nuh alaihi salam, Allah selamatkan Nabi Allah Nuh dan orang yang beriman bersama dia daripada tenggelam dan disudut oleh bumi. Iaitu Nabi Allah Nuh alaihi salam. Tapi Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam Quran, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim." Suratul Anfal ayat 33. Tidaklah Allah menyiksa di antara mereka ini sedangkan kau berada bersama mereka. Sedangkan Nabi Allah Nuh ada bersama, tapi tenggelam juga. Nabi SAW selagi mana ada bersama ni, tidak akan ditenggelamkan oleh Allah. Kalau nak ikutkan semua puak-puak kafir dan juga musyrikin, kalau Allah nak tenggelam habis dah. Tapi ini antara rahmat yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Ini khususiatul Rasul. Keistimewaan Nabi SAW berbeza dengan Nabi-Nabi yang lain. Kerana Nabi SAW Habibullah, Rasulullah, Khalilullah. Khalilullah. Dan seterusnya lagi. Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ketika mana dicampakkan api oleh Raja Namrus. Kemudian api ini di antara mukjizat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, kunu bardan wa salaman. Kuni bardan wa salaman. Jadilah wahai api dalam keadaan kamu sejuk. Sejuk kemudian selamat. Kalau sejuk tak selamat pun tak guna. Nabi SAW lebih pada itu. Bukan setakat padam api. Memadamkan api peperangan. Memadamkan api perang. Perang berjaya. Perang berjaya. Perang sehingga Islam tersebar luas. Mula di Mekah, kemudian Madinah, sampai kita Malaysia pun boleh memeluk Islam. Ini di antara rahmat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, "Kullama auqadu naran lil harbi." Tiap kala mereka menyalakan api peperangan, atfa'aha Allah. Allah padamkan api peperangan tersebut. Ini Allah muliakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni api menyala, padam. Api peperangan menang. Berjaya orang Islam, banyak dalam peperangan yang berjaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Contoh lagi, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Allah Musa alaihi salam tongkat jadi ular. Tapi ular ni tak boleh bercakap. Ular tak boleh bercakap. Ular, Datuk dia makan ular-ular yang kecil. Kemudian jadi tongkat balik. Nabi SAW tak belahnya bulan. Nabi SAW di antaranya berkata-katanya pohon kurma yang dijadikan tempat bersandar Nabi SAW, iaitu mimbar. Mimbar dulu zaman Nabi SAW 3 saja anak tangga. Itu sebab Melaka dulu semua 3. Ni pun 3 kan? 3, 1, 2, 3. Sebab ikut zaman Nabi SAW. Tangga pertama, kedua, ketiga. Itu asal. Asal. Biasa kita dengar hadis Nabi SAW bulan Ramadan. Bila Nabi SAW naik tangga pertama, datang malaikat Jibril. Barang siapa yang mendapati kedua ibu bapanya dalam keadaan tua, ataupun salah seorang ni tidak berbakti kepada keduanya, maka masuk neraka. Tolong aminkan wahai Muhammad. Nabi SAW pun amin. Naik tangga kedua pun amin, tangga ketiga pun amin. Para sahabat tak tahu sebab apa Nabi SAW aminkan. Nabi SAW beritahu ketika tangga pertama, Jibril beritahu, tolong aminkan siapa tak berbakti kedua ibu bapa, masuk neraka. Makna siapa derhaka mak bapak ni memang masuk neraka lah, sebab telah diaminkan oleh Nabi SAW. Tangga kedua, bila siapa temu bulan Ramadan, tak mau berpuasa bulan Ramadan, tak ada uzur-uzur syar'i, saja tak mau puasa,
Maka Jibril kata, amin. Aminkan, ni masuk neraka. Nabi SAW aminkan. Itu sebab orang tak berpuasa pada bulan Ramadan tanpa ada uzur syari, walaupun dia qada sepanjang umur dia, tak sama puasa bulan Ramadan. Dia kena taubat dengan taubat nasuha sebab telah diaminkan oleh Nabi SAW. Yang ketiga, barang siapa apabila disebutkan namamu tak mau berselawat ke atasmu wahai Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka masuk neraka. Masuk neraka. Mana tangga dulu 3 saja. Kita pun Melaka ni 3 anak tangga. Tapi sekarang dah tinggi pula. Ikut style macam Mesir tangga dia tinggi-tinggi. Nak menunjukkan kemuliaan orang baca khutbah ni. Itu sebab orang baca khutbah ni sebenarnya hari Jumaat sunatnya pakai warna putih. Tapi imam pakai jubah hitam. Kita kata hari Jumaat kalau kita baca hadis, yang sebaiknya pakai putih. Tapi tu imam pakai warna hitam. Macam mana? Ulama fiqh kata imam pakai hitam tu supaya orang bawah ni tengok gurun, tengok imam. Ambil perhatian. Tujuan dia begitu. Kerana kalau hitam ni dia nampak macam garang sikit. Itu di antara yang disebut oleh para alim ulama. Tak jadi salah lah. Tapi kalau nak pakai putih lagi baik. Kita beli jubah yang putih sebab hari Jumaat. Hari Jumaat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Mana kita tengok? Contohnya, tongkat jadi ular tapi ular tak boleh cakap. Kayu tadi, pelepah tamar tadi, bila dah dibuang, menangis dia. Menangis. Mengingit begitu. Sehingga Nabi SAW usap-usapkan, macam usap kepala budak ni, usap. Ada jangan menangis, nanti kau masuk syurga. Tak menangis dia, sampai ampun. Jadi khususiat Rasul berbeza dengan Nabi yang lain. Nabi Allah Musa alaihissalam, tongkat jadi ular. Tapi tak bercakap. Ini pelepah tamar, cakap. Bercakap. Ini di antaranya kelebihan Nabi SAW. Kita sambut beliau Rasul ni sebab Nabi yang kita nak sambut beliau Rasul ni ialah Nabi yang paling mulia. Nabi Allah Musa alaihissalam, Allah berfirman, wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Jadi ketika mana Nabi Allah Musa pukul dengan tongkat, terbelah laut merah ni. Hatta kalau sekarang ni kalau kita naik kapal daripada terusan Suez ni, kita nak pergi Mekah, sampai tempat yang terbelah ni, dia berbunyi gedek. 3 kali saya naik kapal. Bila sampai dekat situ, dia akan beritahu, ini kawasan tempat laut yang dibelah. Masa daripada Mesir dulu. Jadi nak pergi Mekah, kita naik kapal. Naik kapal, zaman dulu lah naik kapal. Begitu. Walaupun atas nampak biasa, tapi itu bukti ada terbelahnya. Nabi Allah Musa belah laut. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum, ketika mana kami belahkan laut dan kami selamatkan kamu, wahai Musa dan juga umatmu, dan kami tenggelamkan pengikut Fir'aun yang mengejar dia ni. Nabi SAW kelebihan lagi, terbelah bulan. Terbelah bulan. Ini terbelah laut, ini bulan di atas, boleh terbelah. Itu di antara khususiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan batu boleh memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh kelebihan yang mana Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala. Kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah telah sebut dalam Quran di antara surah As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ketika mana Nabi Allah Isa bin Maryam memberikan berita gembira bahawa sesungguhnya selepas aku ini akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad. Nama di langit nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Ahmad.
Ada yang menyatakan bahawa nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berbeza-beza, banyak nama. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ni banyak. Apa maksud dan kenapakah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ni banyak? Banyaknya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mulianya. Contoh, nama Allah ni banyak. Walillahil asmaul husna. Kita pun selalu baca, nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim sampai habis. Kalau baca seorang, jangan baca kakak-kakak nas'alu, baca as'alu. Kita baca nas'alu ni sebab ramai-ramai. Contoh tu imam baca doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Sebab baca untuk orang ramai. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau. Kalau seorang, as'alu. Tapi kita pun seorang-seorang sebab dah bernasyid kan. Nas'aluka ya man huwa Allah. Anak kita tanya, kenapa mak baca nas'alu? Dia kata dalam radio baca nas'alu. Sebab kita tak tahu ganti nama nas'alu dengan as'alu. Kalau seorang as'alu, mana aku memohon kepada Engkau ya Allah. Nama Allah ni banyak. Nama Nabi SAW juga banyak. Sebab apa banyak? Menunjukkan mulianya Nabi SAW. Ramadan, nama dia banyak. Macam-macam nama Ramadan ni. Nama Syahrul Quran, iaitu Syahrul Lailatul Qadar, Syahrul Jud, Syahrul macam-macam, Syahrul Ghufran. Nama Ramadan ni banyak nama. Sebab apa banyak nama? Kerana mulianya bulan Ramadan. Oleh sebab itulah Nabi SAW memiliki nama yang banyak. Memiliki nama yang banyak. Di antaranya Ahmad, di antaranya Muhammad, di antaranya Raufur Rahim, di antaranya Al-Mahi, dan beberapa nama-nama yang lain. Dan seterusnya lagi. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim AS berdoa kepada Allah Ta'ala. Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Doa Nabi Allah Ibrahim ni Allah mustajabkan. Begitu juga doa Nabi Allah Ibrahim, minta Allah Subhanahu wa taala berikan makanan buah-buahan banyak di Mekah. Warzuq ahlahu minats samarat. Berilah penduduk Mekah ni banyak buah-buahan. Kita pergi Mekah macam-macam buah ada. Pergi tempat kia tempat jual buah tu macam-macam ada. Macam-macam ada. Durian pun ada tapi dah packing. Kita tak ada musim ni ada. Hanya buah sentul tak ada. Buah sentul tak ada. Buah lain insya-Allah ada. Buah sentul sekat sini banyak buah sentul. Sekilo dah RM10. Dulu tak laku buah sentul. Ada buah sentul. Jadi di Mekah ni semua apa banyak buah. Sedangkan Mekah ni ialah kawasan kering kontang. Tapi buah-buahan banyak. Kita pergi Mekah sono macam-macam. Murah pun murah. Dengan anggur, apple, dengan limau macam-macam jenis. Macam-macam jenis. Sebab doa Nabi Allah Ibrahim telah dimustajabkan oleh Allah. Di antaranya Allah mustajabkan doa, iaitu utuskan seorang Rasul di kalangan orang Arab. Sebelum ni Bani Israel. Dan keturunan Nabi Allah Ibrahim AS melalui susur jalur Nabi Allah Ismail AS. Apa tugas Rasul ini? Yatlu alaihim ayatika. Membacakan ayat-ayat engkau ya Allah. Wa yu'allimuhumul kitab. Dan mengajarkan Quran. Wal hikmah dan hikmah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan akidah mereka daripada syirik. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah yang gagah perkasa lagi bijaksana. Maka doa Nabi Allah Ibrahim AS telah dimustajabkan oleh Allah. Maka lahirlah baginda Rasulullah SAW berketurunan Nabi Allah Ibrahim AS melalui Nabi Allah Ismail. Melalui Nabi Allah Ismail. Sebelum ni melalui Nabi Allah Ishaq. Ini Nabi Allah Ismail AS. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi apabila kita mengetahui bahawa adalah Nabi SAW diutuskan oleh Allah untuk mengajarkan Quran. Jadi kita sebagai menyambut Maulidur Rasul, dalamilah ilmu Quran. Siapa yang tak tahu baca Quran, belajarlah Quran, dapat pahala.
Walaupun kita baca tak upa fasih, siapa baca Quran tak fasih dapat 1 pahala. Siapa baca Quran fasih dapat 2. Mana tak fasih pun dapat pahala. Belajar Quran, belajar ilmu tajwid. Orang kita ni, terutama lelaki. Lelaki dia 3 kali, 4 kali kelas belajar tajwid, dia datang. Masuk ke 5, ke 6, dia guyup. Dia guyup. Tambah kalau suruh baca. Macam-macam dia alasan. Nak pergi ambil anak tuition lah, macam-macam. Itu sebab kawan lelaki ni, kadang-kadang baca Quran, ditambukan. Macam-macam kakak-kakak, rajin. Bukan setakat kelas dia, telefon ustaz. Ustaz, ni makcik baca ni betul tak? Punya, makcik-makcik ni semangat dia baca Quran. Tak cukup dalam kelas, pergi telefon tak lagi. Jadi kita, kaum lelaki ni, sebagai menyahut suruhan Allah Ta'ala yang Allah utuskan Nabi SAW mengajar ke Quran, kita belajar Quran. Belajar, dan cuba hafalkan Quran sikit-sikit. Itu tanda kita cinta kepada Nabi SAW. Nak apa surah panjang-panjang, kita dah tua-tua ni, tak apa lekat dah. Ambil yang biasa-biasa. Paling kurang suratul Mulk. Kemudian kita hafal sikit. Yang lain, kita ambil surah saja dah. Nanti kita bawa apa pula surah? Suratul Dahri, suratul Insan, hal ata 'alal insan. Maka berperingkat-peringkat. Itu tanda kita cinta. Nanti kalau kita sakit, orang lain tak boleh baca Quran dah untuk kita. Kita sorang-sorang ni. Mata dah tak nampak dah. Ataupun kita dah pegang Quran, tak boleh. Maka kita baca Quran. Bila tengah baca ni, datang malaikat maut. Malaikat maut cabut nyawa kita dalam keadaan kita baca Quran. Bagus. Dalam keadaan kita berzikir. Allahu Akbar. Itu tanda kita ni cinta kepada Nabi SAW. Kalau kita tanda cinta pada Nabi, Quran pun kita ambil sambil lewa. Kita pun tak belajar Quran. Punyalah payah Nabi SAW ajarkan Quran. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Sesungguhnya kami telah berikan Quran kepada kamu, wahai Muhammad. Saqila. Iaitu berat. Berat. Quran ni kadang-kadang turun. Dia bila turun, berbunyi macam loceng. Itu tanda ayat azab. Maka Nabi SAW ketika itu rasa takut dan gentar kena ayat ni, ayat azab. Kalau dia datang macam angin, itu ayat rahmat. Ni mengaji ilmu usul tafsir. Belajar dasar-dasar tafsir ni, asas tafsir ni. Ini ayat ni ialah ayat menunjukkan bahawa ayat siksaan. Jadi kalau orang baca ayat bertemu dengan ayat-ayat siksaan ni, dia tak bolehlah baca lagu sabah, mesti bawa lagu ras kan. Sebab menunjukkan ayat ni kita kena rasa takut gitu. Dan kalau orang dengar pun rasa takut. Itu cara baca Quran gitu. Ini baca kuat, dia tak baca kuat begitu. Ini ada ayat turun waktu bermusafir. Ini ayat turun waktu musim sejuk. Ini ayat turun waktu tidak musim sejuk. Dia ada semua ada kaitan dalam Al-Quranul Karim ini. Bila kita baca, kena tengok asbabun sebab turun Quran. Oh, sebab turun Quran kita biasa sebut Makkiyah, Madaniyah, Makkiyah, Madaniyah. Dia orang bahas ini ayat ni turun musim sejuk ni. Begitu juga hadis-hadis. Ini hadis ni ialah musim sejuk. Macam mana keadaan musim sejuk? Kalau Nabi SAW pegang isteri dia kalau musim sejuk macam mana? Pakai pakaian ke tak pakai pakaian? Orang musim sejuk. Bukan 1 lapis, 2 lapis. Dan orang kadang-kadang tak faham baca hadis. Memang betul baca hadis. Tapi dia tak tahu asbabul wurud hadis. Sebab-sebab kedatangan hadis tu. Musim panas ke musim sejuk? Begitu. Sentuh ni musim sejuk ke musim panas? Dia ambil sekali dia baca. Tengok Rasulullah pegang kaki. Tengok Aisyah pegang kaki Nabi. Tengok Rasulullah pegang tangan Aisyah. Tak ada berlapik tu. Mana yang tak tahu tak ada berlapik? Hadis tu hadis macam mana? Musim sejuk ke tak musim sejuk? Nampak tak? Benda yang kesamaran, maka kembali kepada asal, dia berpakaian. Ketika Nabi SAW sedang sujud, Siti Aisyah cari-cari mana suami aku ni. Dia pegang-pegang, terpegang tapak kaki.
Sebab gelap. Berlapik ke tak ada berlapik? Hukum asal berlapik. Contoh sekarang ni. Tadi kita selepas semayang fardu maghrib, ni lepas ni kita terus semayang isyak. Kita rasa ada wudu, tak ada wudu, ada wudu, tak ada wudu. Nak pegang macam mana? Ada wudu. Kalau aku nak terkentut, dah lama aku keluar. Sebab orang ramai. Kalau nak rasa buang air kecil, kita keluar buang air kecil. Kalau nak buang air besar, keluar buang air besar. Maknanya, hukum asalnya adalah masih wudu. Ini hukum asal. Contoh kita. Rakaat ketiga, keempat. Rakaat ketiga, keempat. Rakaat ketiga, keempat. Yang yakinnya, 3. 3 tu mesti yakin. Tak yakinnya 4. 3, 4, 3, 4. Kalau kakak semayang, 3, 4, 3, 4. Ambil 3. Ngapa saya ambil 3? 3 tu mesti yakin. Yang tak yakinnya 4, tambah lagi 1. Dah habis semayang, betul 4. Tambah lagi 1 tu jadi 5. Macam mana? Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Kalau dah habis semayang, tiba-tiba betul yang tadi 4, yang tambah tu jadi 5. Yang kelima itu mendapat pahala sunat. Pahala sunat. Kalau kurang, maka ianya menyempurnakan. Maka sujud sahwi itu, kerana sujud sahwi ini ialah menghinakan syaitan. Kerana dia menghinakan syaitan. Syaitan juga tak suka orang sujud. Bila kita sujud 2 kali, sebab apa 2 kali sujud sahwi? Mazhab kita Imam Syafi'i ini. Sebab Allah perintahkan iblis sujud pada Nabi Allah Adam sekali, dia tak mau sujud. Kita bukan setakat sujud sekali, 2 kali sujud. Maka oleh sebab itulah, sujud sahwi ini, mula-mula syaitan iblis ni dia gembira. Kau beribadat pun tak cukup. Kau lalai, pahala kau kurang. Maka kita sujud sahwi, jabran, iaitu menampung kekurangan. Sebab apa ditampung ni? Sebab kita sujud 2 kali untuk menghinakan iblis dan syaitan. Kamu disuruhkan oleh Allah sujud pada Nabi Allah Adam, sekali kamu tak sujud, maka kita sujud 2 kali menghinakan dia. Bukan setakat sekali, 2 kali sujud. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Jadi jangan susah hati kalau tak cukup rakaat, kita tambah. Kalau tak lebih pula, contohnya jangan nak ulang balik. Dia kata tadi dah betul 4 ni, tambah pula 5, semayang pula lagi. Nah, Allah akan berikan pahala. Serupa juga perempuan, dia rasa dah suci ni, dah suci. Tadi maghrib tadi lepas asar dia rasa dah suci ni. Mandi, semayang maghrib, semayang isyak, balik rumah pukul 10, masuk bilik air, tengok ada lagi darah. Dia kata macam mana ni, tadi semayang maghrib, semayang, Allah bagikan pahala sunat. Allah bagikan pahala sunat. Sunat dia niat beribadat itu tidak akan disisiakan oleh Allah Ta'ala. Jadi perempuan-perempuan yang semayang tadi, jangan rasa Allah tadi dah mandi pula. Datang pula, dia kata. Nanti pula besok nak mandi pula lagi. Wala mandi apa semua, jangan risau. Pahala tetap diberikan oleh Allah. Sebab Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Oleh sebab itu kalau kita cinta pada Nabi SAW, kita belajar hadis, hati kita senang. Innamal a'malu binniyat, hanya sahaja amalan itu ditinjau berdasarkan niat. Jadi niat kita apa? Niat kita nak beribadat, Allah tetap beri pahala dan tidak disisihkan. Itulah kelebihan umat Nabi SAW yang Allah tak beri pada umat-umat yang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Satu riwayat daripada Maisarah. Dia bertanya kepada Nabi SAW, Maisaratul Fajri namanya. Qultu ya Rasulullah, mata kunta nabiyyan? Wahai Rasulullah SAW, semenjak bila engkau jadi Nabi? Yang kita kata Nabi SAW ni zaman kecil-kecil ni macam budak-budak macam kita, tak boleh sebut. Sebab Nabi SAW bukan macam kita. Kita ya zaman budak-budak main gasing, main guli. Itu zaman-zaman dulu. Tuan Haji, kita zaman-zaman dulu ni, zaman Nabi SAW, Nabi SAW memang seperti kanak-kanak lain, satu hari pergi tempat orang bersuka-suka, dia pergi sebab manusia. Tapi Allah pelihara Nabi SAW, dia terlelap tidur. Habis orang main, dia pun balik. Tanya macam mana tadi main? Tak tertidur. Allah peliharakan Nabi SAW semenjak kecil. Oleh sebab itu,
Nabi SAW bersabda, qala wa adamu bainar ruhi wal jasad. Sedang Adam di antara ruh dan jasad, aku sudah dilantik menjadi Nabi. Itu Nabi SAW. Diriwayatkan daripada Sa'id Ibn Rashid katanya, aku tanya Atha, hal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nabiyyan qabla an yukhlaqa? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi nabi sebelum dicipta? Qala wallahi. Dia kata, ya, demi Allah. Qabla an tukhlaqa ad-dunya bi alfi amin. Sebelum Allah ciptakan dunia ini 2000 tahun. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sebarang manusia. Dia adalah nabi. Maka kita kena memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Apa rahmat? Cuba kita tengok rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmat bagi orang yang beriman. Rahmat bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa bil mu'minina raufur rahim." Dengan orang-orang yang beriman adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam rauf dan rahim. Seorang yang penyayang, penyantun, belas kasihan dengan orang yang beriman. Maka orang yang beriman ini dapat syafaat. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul dapat rauf dan rahim daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahagia dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Itu sebab bila kita selawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka muwafaqahlah, bertepatanlah selawat itu merupakan dapat syafaat di akhirat nanti. Bila kita selawat saja, sababun lisyafa'ah. Di antara sebab untuk dapat syafaat. Ni kita rajin hari Jumaat je. Contoh hari Jumaat. Kenapa tradisi dalam negara kita ni bila khatib nak baca khutbah? Bila apa pegang tongkat? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tok imam pun ambil tongkat naik. Tok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Duduk azan. Kita tanya Tok Bilal apa baca? Apa sebab baca inna Allah? Tanya Bilal sebab baca inna Allah. Dia kata orang dulu baca inna Allah. Tanya orang dulu, dia kata orang dulu baca. Sebab apa baca? Baca ni ulama susun nak beringat kepada yang hadir, jangan sampai terlepas berselawat walaupun sekali pada hari Jumaat. Begitu. Kerana berselawat pada hari Jumaat, selawat ini terus dihantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu siapa berselawat tu. Sebab hari Jumaat adalah hari yang digalakkan kita banyak berselawat. Daripada baca Quran, banyakkan selawat. Kelebihan selawat pada hari Jumaat. Oleh sebab itu, ulama susun nak ingatkan yang hadir jangan sampai terlepas berselawat. Sebab orang sekarang ni suka apa? Tengok handphone. Orang kita ni. Orang imam khatib baca khutbah dia main handphone, main Facebook, main apa semua. Tak ada selawat. Ingatkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dapatlah satu hari tu selawat sekurang-kurangnya. Kalau tidak dia banyak Allah, dia kata, terlupa aku. Hari ini kena selawat aku main handphone. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengar khutbah. Waktu khutbah jangan berselawat pula, dengar khutbah. Khutbah ini seumpama Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, maka kamu kena diam. Termasuklah khutbah. Masuklah khutbah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian rahmat bagi orang munafik. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang munafik dapat rahmat. Apa rahmatnya? Mereka tidak dibunuh dan ditawan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu orang munafik? Dia tahu. Mana orang munafik? Dia tahu. Sebab apa tak dibunuh? Itu rahmat. Sebab
Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amana, barang siapa yang beriman, tammat lahur rahmatu fid dunya wal akhirah." Sempurnalah rahmat baginya dunia akhirat. Walam yu'min wa man lam yu'min ufiya mimma kana yusibu al-isma min ajli dunya min al-azabi. Nabi SAW bersabda, siapa yang tak beriman, dia afiatlah, tak dikenakan bala dalam dunia, tapi akhirat besok. Itu sebab orang munafik, ramai orang munafik, tak jadi apa pun, sihat aja, ya, diafiatkan, tak dijatuhkan hukuman. Cerca macam-macam, cerca Nabi SAW, dia kata dia Islam, tapi dia tak puas hati je. Apa yang dalam Islam ni, apa yang dibawa oleh Nabi SAW, nak berikai je. Bila kita kata kau Islam ke kafir, aku Islam, dia tak berani nak declare diri dia kafir. Tapi dia kata Islam, ini budaya dan sekarang sudah menular. Kenapa boleh selamat? Ya, tidak dijatuhkan selagi mana dia tak sebut diri dia kafir. Dan tidak diisytiharkan dalam mahkamah dia ni murtad. Sebab kita tak boleh kata orang tu murtad, melainkan hakimnya. Biar hakim yang putuskan murtad ke tak murtad. Sebab ada orang barangkali dia tak tahu, dia kurang kepahaman, dia mencakap saja. Apabila didakwa dan diberikan pendidikan, kita di mahkamah kita berikan peluang untuk dia bertaubat, dinamakan istitabah. Kita hantarkan pusat pemulihan akidah, MOU dengan Selangor di Ulu Yam, hantar sana. Tengok dia punya progres dia, macam mana dia ni, faham ke tak faham, tak faham lagi tambah lagi, tak faham lagi tambah lagi, tak faham lagi tambah lagi. Begitu. Kita secara rahmah. Kalau ikut semangat kita, kafir kita kata, bina kita kata, murtad tu. Itu kita tak ada rahmah. Biar secara rahmah mungkin dia ada kekeliruan, dia tak faham dan sebagainya, diberikan penerangan. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Rahmat kepada siapa? Orang kafir. Orang kafir. Kita orang kafir yang ada dalam dunia ni tak kena sembelih. Barangkali dia tak tahu. Dan orang kafir ni barangkali dia ni dalam keadaan dia jahil. Dengan syarat dia tidak memerangi orang Islam. Kalau dia memerangi orang Islam, baru diisyaratkan dia kafir harbi. Tapi macam kita di Malaysia ni, jiran-jiran kita baik dengan kita. Bagi kuih macam kuih cok, kuih macam-macam kat kita kan. Kadang-kadang kalau jiran saya tu lagi, dia bagi buah kuih apam tu. Dia kata, dia panggil saya cikgu. Dia panggil saya cikgu. Dia agak sebab isteri saya cikgu, dia pun panggil saya cikgu. Anak dia panggil ustaz. Cikgu dia bagilah. Ada kadang-kadang jiran tengok, Ustaz Syukri ni, jiran bagi tu pau, apa bagi nama apam, putih, merah semua ada. Takkan kita kata, nanti tak payahlah saya tak makan, kecil hati pula dia. Sebab nanti raya Cina, kita bagi kat dia, ada cakap saya tak mau makan, susah kita. Kita bagi, dia bagi, kita ambil lah. Mudah-mudahan dia tak masuk Islam, anak cucu dia masuk Islam. Nanti contohnya anak dia nak masuk Islam atau cucu dia kata Islam baik. Saya ada jiran saya dulu orang baik, dia kata. Dia kata tak apa, masuklah, dia kata. Dulu sebut masuk Melayu kan. Dia kata masuklah, tak apa, dia kata. Dia kata kami di Melaka ni, sebab orang Cina Melaka ni pasal pedas pun dia pandai masak. Makan sampada, makan apa semua kan. Oleh sebab itu kita dalam keadaan orang yang baik, walaupun dia bukan Islam, inilah rahmat. Kerana kita berbaik dengan dia pun sama baik dengan kita. InsyaAllah Allah berikan hidayah. Allah berikan hidayah. Tak dia, anak dia, tak anak dia, cucu dia, tak cucu dia, cicit dia. Sebagaimana zaman Nabi SAW, zaman tu tak ramai Islam. Generasi seterusnya memeluk Islam. Itu rahmat. Rahmat kepada binatang. Oleh sebab itu seorang perempuan masuk neraka sebab dia kurung kucing sampai mati.
Islam tak bagi begitu. Kena ada rahmat. Kena rahmat. Kemudian kita tengokkan rahmat. Islam melarang kita kencing dalam lubang. Sebab apa? Sebab rahmat, nanti kencing dalam lubang ni ada binatang. Kalau semut punya beribu-ribu batu dia bawa gula, dia nak makan bersama anak beranak, tiba hamba Allah ni kencing, cair gula dia. Habis kelaparan, berdosa kita. Semut ni kata, aku tak kacau kau. Kenapa kau kencing tempat aku? Nampak ni? Rahmat. Rahmatan lil alamin. Begitu juga rahmat kepada binatang ni waktu sembelih, pisau yang tajam. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, "Fahahsin zibhatah." Maka hendaklah kamu baikkan sembelihan kamu. Syarat pisau itu tajam. Kenapa? Kerana rahmat. Rahmat. Itu sebab lepas kita sembelih, kalau pisau tajam, betul cara apa sembelih je, kalau boleh buka lah tali. Buka tali. InsyaAllah dia tak berjalan lah, tak bangun lah. Kalau betul pisau tajam. Jangan, gitu memanglah. Dan sekali sembelih, insyaAllah. Kita bila buka tali ni, dia akan keluarkan darah dia dengan baik. Daging pun jadi lembut, tak ada berbau. Tapi kalau kita masih ikat lagi, dia akan teran dengan gitu. Gitu. Jadi daging keras. Dia tak sedap. Kemudian apa kesan dia? Lalat banyak. Sebab apa lalat banyak? Sebab dia bau busuk. Tak percaya? Cuba. Bila dah sembelih, pisau tajam, kita bukakan, dia keluar, darah tu keluar. Dia mati cepat. Dia tak ada bau. Semua yang tak baik semua keluar. Itu sebab kelebihan sembelih. Bila kita sembelih, yang tak baik dia akan keluar habis. Tapi kalau macam cara orang bukan Islam, pancung terus. Ataupun mencucuk aja. Dulu sebelah mahkamah syariah tu ada tempat sembelih babi. Dia mencucuk je. Mula-mula saya pindah, Allah bau busuk. Alhamdulillah kerana ada mahkamah tu, kerajaan negeri pindahkan. Tak ada lah lagi tempat sembelih babi sebelah mahkamah syariah sekarang ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Itu rahmat. 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 Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita lihat, apabila orang kafir tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, bila tengok muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus berkata, ini dia kata bukan muka penipu. Sebagaimana kisah Abdullah bin Salam. Sebelum ini adalah ulama di kalangan orang Yahudi. Sebelum dia masuk Islam. Ketika mana dia melihat wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, dia berkata, inna hadzal wajha, sesungguhnya muka ini, laisa biwajhin kadzab, bukan muka pendusta. Bukan muka pendusta. Agak-agak macam mana muka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tengok saja dah tahu dah bahawa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Muka dia aja dah tanda dia tu amanah. Sehingga Abdullah bin Salam ni memeluk Islam. Kita ni berbuai-buai cakap dah ceramah, tak masuk Islam orang pun. Ini terpancaran nur daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nurun ala nur. Sebagaimana riwayat daripada Jabir radhiyallahu an. Dia kata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin, aku pernah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu malam idhiyan, iaitu malam bulan purnama. Wa alaihi hullatun hamra, Nabi SAW memakai pakaian serba merah. Faja'altu anzuru, aku tengok Nabi SAW
dengan aku tengok bulan. Tengok bulan, tengok Nabi. Tengok bulan, tengok Nabi. Falahuwa indi ahsanu minal qamar. Terserlah, dia kata, ketampanan Nabi SAW lebih bercahaya daripada bulan purnama. Allahu Akbar. Walaupun kita tak dapat tengok sekarang. Ada orang berselawat banyak tak pernah mimpi dengan Nabi SAW. Jangan bersedih. Orang lalu sebut mimpi Nabi, mimpi Nabi. Kakak-kakak ni macam-macam amal dah 20,000 dah Ustaz. Tak ada apa pun. Lagi baguslah tak ada. Bila kita amal lagi, baca lagi, naik 40,000, naik lagi. Betul-betul kita ni cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampak di akhirat itu lebih mulia. Nanti kalau kita baca-baca 10,000, dah nampak pula. Anak pernah mimpi, dia kata. Kita tanya sekarang mimpi. Dah lama tak mimpi. Biar tak mimpi. Biar tak mimpi. Tapi kita terus, kita bertanya, ya Allah, biar aku dapat melihat Nabi SAW di akhirat. Dan Nabi SAW kenal siapa umat dia. Inna ummati sayud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min asaril wudu. Umat aku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya-cahaya mukanya kesan daripada wudu. Itu sebab wudu jangan lap. Ini nama ghurran. Ghurran ini diambil istilah daripada seekor kuda warna putih. Bulu dia ni berkilat. Kena cahaya matahari, berkilau dia. Diumpamakan seperti itulah orang yang beriman bila dia ambil wudu, dia tak lap. Maka di akhirat kesan wudu ni bercahaya-cahaya sehingga Nabi SAW kena itu umat dia. Mana lagi banyak kita ambil wudu, lagi bagus. Batal wudu, kita ambil lagi. Batal wudu, kita ambil lagi. Batal lagi, kita ambil. Itu tanda kita ikut Nabi SAW. Sehingga diriwayatkan, janganlah kamu menyalahkan. Idza asabaka musibatun, fala talumanna illa nafsak. Apabila ditimpakan kamu musibah, sedangkan kamu tidak ada wudu ketika itu, maka janganlah kamu menyalahkan diri kamu, melainkan diri kamu sendiri. Ini kata Nabi Allah Musa alaihi salam. Zaman Nabi Allah Musa. Apatah lagi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ada wudu ni disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhafizul wudu'a illa mu'minun. Tidak ada yang boleh menjaga wudu melainkan orang beriman. Kalau dia ada wudu, dia sembahyang cepat. Kita ni sebab tak ada wudu dah sembahyang lewat. Kejap nak ambil wudu, kejap nak ambil lagi, kejap. Lama dekat pukul 3 pun sembahyang Zuhur. Cuma ada wudu. Kita takut batal wudu ni, kita sembahyang cepat. Orang ada wudu ni, dia akan jaga. Kalau dia buat maksiat, dia cepat-cepat ambil wudu. Dia antara perkara-perkara yang sunat kita mengambil wudu. Kerana cakap merapu-rapu. Kerana kita suka tengok benda-benda yang tak baik. Tak sepatut kita tengok. Kita tengok. Maka mata kita berdosa, kita ambil wudu, minta Allah ampunkan dosa. Mata ni diampunkan. Dosa mulut. Ini orang beriman. Tidak ada yang boleh pelihara wudu melainkan orang yang beriman. Mana kalau kita ikut sunnah Nabi SAW menyebut beliau Rasul, di antara sunnahnya kita jaga wudu. Batal ambil. Kita ambil wudu. Tak payah yang jauh-jauh, yang besar-besar. Itu pun kita dapat pelihara. Alhamdulillah. Tambah pula semayang pun dapat semayang awal waktu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya diriwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad fa ka'annama sigha min fiddatin. Adalah kulit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwarna begitu menawan dan tampan seolah-olah badannya telah diperbuat daripada perak. Mana putih dia cantik lah. Begitu. Bukan putih kapur. Putih yang cantik. Begitu. Rajilah sya'ri. Rambutnya rapi. Kemas rambut. Begitu. Tidak terlampau lurus dan tidak terlampau kerinting rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemas. Ini berserabut. Ini itu bukan ikut sunnah. Orang Islam dia kemas. Janggutnya pun kemas. Rambutnya pun cantik begitu. Dan Nabi SAW ni aflajal saniyatain. Giginya ada yang tidak rapat dekat depan.
idza takallama, bila dia bercakap, ru'ya kan nur, nampak cahaya keluar, nur keluar daripada celah-celah gigi, yakhruju min baina sanaya, iaitu keluar daripada celah-celah gigi. Oh, ini lagi tak tergambar kita. Nur ala nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nur. Kita baca nur, cahaya yang diberikan oleh Allah. Syekh Mutawalli Sya'rawi sebut, Nabi SAW ni memang nur, tapi dia diobjekkan nur. Oleh sebab itu, ketika naik ke Sidratil Muntaha, tak terbakar. Kita kalau belajar sains, kepanasan cahaya matahari akan mencairkan semua pekerjaan dan mulia. Sedangkan Nabi SAW Isra' ni lagi lebih daripada matahari lah. Kenapa tak terbakar? Naikkan sampai Sidratil Muntaha, tak terbakar? Sebab nur. Cahaya dengan cahaya, mana boleh terbakar? Kenapa Nabi SAW dalam peristiwa Isra' ni dia pantas? Sebab cahaya. Cahaya lebih laju daripada bunyi. Ini kita belajar, cahaya lebih pantas, kelajuan cahaya lebih, iaitu mengatasi kelajuan bunyi. Burak pun itu cahaya, namun pun barq diambil daripada kilat. Kilat ialah cahaya, barq itu sebab nama dia burak. Jadi cahaya ini cahaya, dan barq ini juga, barqun ni diambil daripada istilah bahasa, iaitu kilat. Pantas dia macam kilat. Jadi kita tidak heran dan tidak tertanya-tanya kenapa begitu pantas. Kerana Nabi SAW nur ala nur. Boleh sampai ke dimensi yang berbeza, dimensi yang lain. Ini bukan sebarang cahaya. Ini bukan sebarang cahaya. Itulah Nabi SAW kemudian diobjekkan. Itu sebab khatmun Nabi di belakang ni, ketika mana para sahabat bertelagah betul ke Rasulullah meninggal tak meninggal, wafat tak wafat, khatmun Nabi SAW hilang waktu wafat. Di belakang ni, di antara dua bahu. Selalu orang lukis, ada boleh 4 segi. Tawajjah fa innaka mansur. Pergilah, sesungguhnya engkau sentiasa diberikan pertolongan. Dulu orang suka buat, sekarang ni orang suka buat gambar capal. Dulu satu ketika yang 4 segi itu buat khatmun Nabi di belakang ni. Khatmun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni ramai orang buat capal. Kopiah buat capal, beg dan sebagainya capal. Kalau zaman dulu kita tak jumpa capal ni. Tapi dekat dinding-dinding ada khatmun nubuwah nama dia. Yang ada dekat di antara dua bahu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana Jabir ibn Samurah berkata, ra'aitul khatam baina katifai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku terlihat khatmun nubuwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara dua bahu. Dia kata, waddata hamra, berbentuk seperti ketumbuhan berwarna merah, mislu baidatul hamamah, sebesar telur burung merpati. Tapi waktu wafat hilang. Ini menunjukkan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tampannya Nabi. Riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu an. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi. Tak ada nabi yang diutuskan oleh Allah melainkan parah rupanya menawan. Kalaulah buka selekeh je, orang tak mau ikut. Dia mesti kemas. Wa hasanas saut, suara pun sedap. Wa kana nabiyyukum ahsanahum. Adalah nabi kamu, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik, secantik-cantik wajihan. Wa ahsanuhum sautan, dan suara yang sedap. Kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpidato. Nabi Allah Daud alaihi salam suara sedap, lunak. Walaqad ataina Dauda minna fadla ya jibalu awibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahul hadid. Nabi Allah Daud besi pun dia boleh picit buat-buat begini, pegang nak buat baju jadi baju.
Kalau nak buat pedang, ambil besi, jadi pedang. Ada orang handal betul? Tak ada. Nak ambil besi, jadi baju besi. Nak buat topi besi, boleh jadi topi besi. Tak payah bakar-bakar. Dan Nabi Allah Daud ni, suara dia sedap. Sehingga burung-burung pun terpukau. Tapi Nabi SAW lagi sedap. Kalau berpinatu, itu kelebihan Nabi SAW. Oleh sebab itu, kekal berkhutbah hari Jumaat. Sebab besok di akhirat, Nabi SAW berkhutbah. Ini kelebihan Nabi SAW, suara sedap. Suara sedap. Kalau orang baca sedap ni, Allah, kita pun semayang di belakang, sedap dia rasa. Kalau panjang baca pun, tak jemu kita dengar. Dan adalah Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Husain radhiyallahu an satu hari tanya ayahnya, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dia tanya Sayyidina Ali, kaifa kana? Dia kata, bagaimana datuk kita, iaitu Nabi SAW. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajlisu wa la yaqumu illa ala zikrillah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dia duduk, taklah dia bangun, melainkan zikir. Ini di antara yang perlu kita ikut. Tak banyak kita nak ikut, tapi jangan sampai kita tinggalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya zikir. Zikir ni waktu sakit pun boleh zikir, waktu sihat pun boleh zikir. Itu kelebihan zikir. Ada wuduk pun boleh zikir, tak ada wuduk pun boleh zikir. Berhadas pun boleh zikir. Subhanallah, subhanallah. Tapi nak baca Quran, orang hadas tak boleh baca. Itu kelebihan zikir. Adalah Nabi SAW duduk pun berzikir, diri pun berzikir. Zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala dzikrullahi akbar." Ini hujung khutbah. Wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya zikir itu terlebih besar. Besar di sudut mana? Waktu ada hadas boleh zikir, tak ada hadas boleh zikir, baring pun boleh zikir, duduk pun boleh zikir, jalan pun boleh zikir, semua boleh zikir. Itu akbar. Itu sebab khutbah terakhir kalau kita baca khutbah kedua, wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Tu Imam Khatib kata aqimus salah. Apa maksud wala zikrullah ni? Zikir tu terlebih besar. Berbeza dengan yang lain. Semayang kena tutup aurat. Kena ada wuduk, menghadap kiblat. Zikir tak tutup aurat pun boleh berzikir. Nampak ni? Waktu kita hati zikir Allah, Allah. Begitu. Baca Quran, dia ada. Itu wala zikrullahi akbar. Oleh sebab itu zikir ni, dia akan menghalaukan syaitan. Zikir ni ahli zikir, mukanya akan berseri-seri ahli zikir. Satu hari, Fatimah Zahra mengadu kepada Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasul, wahai bapa, dia kata, tangan ni sampai pecah-pecah ni. Uli tepung nak buat roti. Macam orang buat roti tempayan tu. Kalau saya duduk Mesir tu, orang Arab di kampung-kampung ni buat roti. Dia ada macam tempat bakar tu, dia buat daripada tanah. Dia ambil roti tu, tepuk gitu. Macam orang roti tempayan lah. Gitu. Macam roti tempayan. Orang kampung, tapi kampung-kampung ni usia uli. Saya dulu duduk di kampung. Saya bukan duduk di Kehrah, di satu tempat, nama dia Tonto. Cawangan Al-Azhar dulu. Tak ada pelajar Malaysia masa tu, kerajaan hantar pelajar Malaysia ni. Dicuruk-curuk semua. Semua cawangan-cawangan Azhar. Zaman saya pergi dulu. Kerana kerajaan nak orang balik Mesir ni, boleh cakap Arab. Semua kalau duduk kat Kahirah, campur semua. Tak pandai cakap Kelantan, balik pandai cakap Kelantan. Begitu. Sebab apa bercampur dengan orang Melayu je. Sebab tu kerajaan dan juga Azhar hantar. Jauh-jauh semua. Jadi itu yang duduk kampung tengok orang Arab buat roti. Orang buat Arab
buat roti. Jadi buat roti ni susah. Uli tepung, nak buat doh dia dan sebagainya. Nak jaga anak lagi. Fatimah Zahra mengadu. Dia kata, kalau boleh carilah seorang hamba yang boleh membantu saya. Rasulullah SAW beritahu kepada anak dia Fatimah Zahra, wahai Fatimah, maukah aku ajarkan kamu zikir? Kalau kau baca zikir ni, tak payah orang gaji. Dia kata, apa dia? Apa ajarkanlah. Lepas semayang, jangan tinggalkan. Baca subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iaitu tutup dengan la ilaha illallah. Cukupkan 100. Fatimah Zahra yakin zikir tu. Dia kata tak payah orang gaji. Dia bagi kekuatan lain. Kakak-kakak dan makcik-makcik, cuba amal betul-betul lepas semayang, jangan tinggal. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, al-Fatihah. Ada yang jadi masalah orang kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullahaladzim 3 kali, al-Fatihah. Yang mana Nabi SAW ajar, kita tak mau baca. Kita pun kata ambil suplemen lain, B kompleks, vitamin C, melembik juga. Roh kita perlu diberikan makanan. Mana roh dia? Roh ini kalau diberikan makanan, zikir, insyaAllah kuat, sihat. Fatimah Zahra kata tak payahlah sampai meninggal dunia, sampai wafat. Itu di antara amalan Nabi SAW, walaupun sedikit, tetapi ianya memberi kesan. Walaupun kita kata subhanallah, apa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali, kita pun baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, kemudian kita baca ayatul kursi, subhanallah, subhanallah. Ini yang paling ringkas. Kalau kita tak tinggalkan, insya-Allah ada saja jalan yang Allah tunjukkan pada kita. Kalau tak sihat juga, itu tanda-tanda Rasul maut sudah sampai. Utusan mati sudah sampai. Postman ni dah beritahu ini memang tak sihat-sihat ni. Cepat-cepatlah. Banyak berzikir, bila tengah berzikir, baca Quran, mati waktu sujud, Allahu Akbar. Kakak tu orang kata mati waktu sujud, dia kata. Waktu sujud meninggal, Allahu Akbar. Kita doa kepada Allah Ta'ala, kita mati dalam keadaan kita sujud kepada Allah Ta'ala. Syekh Abdul Hamid Kish, Allah yarhamuh. Dia bila baca khutbah, tidak aku mohon, tidak aku minta kerajaan jadi pemimpin. Bukan aku mintakan kekayaan, tapi yang ku mohon ialah mati dalam keadaan sujud kepadamu, ya Allah. Tapi Allah makbul doa Syekh Abdul Hamid Kish rahimahullah ta'ala. Pada pagi Jumaat dia semayang duha, sujudnya panjang. Anak perempuan dia kata, ayah biasa cepat pergi semayang sebab nak baca khutbah. Ini dah nak masuk waktu, tak bangun-bangun sujud, pegang-pegang, meninggal dunia. Sebab doa dia, khutbah kedua, aku tidak mohon apapun kepadamu, ya Allah, tapi matikan aku dalam keadaan sujud kepadamu. Makbul, hari-hari doa. Maka Allah makbulkan. Kita pun begitu doa ke Allah Ta'ala, mati dalam keadaan husnul khatimah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Di antara zikir ni, uzkuruni azkurkum. Berzikirlah kamu, nescaya aku ingatkan kamu. Contohnya kita zikir sekarang, Allah, Allah. Kita tak sihat, minta Allah sihatkan. Contoh kita zikir Allah, Allah. Maka ingatlah aku, nescaya aku ingat kepada kamu. Ingatkan waktu kita senang, Allah bagikan kita ketenangan. Kita ingat Allah waktu kita susah, Allah berikan kelepasan. Bila kita berzikir ni, contoh zikir sakit ni, Allah berikan kesembuhan. Sebab Allah janji, uzkuruni azkurkum. Uzkuruni azkurkum. Jadi kita zikir sekarang, zikir apa? Bila kita tak ada niat begitu, kan? Jadi itu sebab kita zikir cepat habis. Zikir, kakak zikir ya. Kalau pakcik-pakcik ni zikir, terus tertidur. Sebab dia punya zikir tu sekali. Sama je niat dia. Cuba zikir 100, ya Allah, zikir. Kita Allah, Allah, Allah. Apa niat kita? Ya Allah, ampunlah dosaku, ya Allah. Bila kita zikir, minta Allah ampunkan, Allah ampun dosa. Kita zikir pula, zikir juga Allah, Allah, minta Allah rida. Bila kita minta Allah rida, Allah rida kita. Nampak? Kita zikir lagi Allah, Allah, kita minta Allah rahmat, maka Allah beri rahmat. Ya Allah, aku ni sakit macam-macam sakit. Lutut sakit, perut sakit, macam-macam. Kita punya makan ubat pun package. Semua
Ini untuk jantung, ini cair darah, ini kencing manis, ini darah tinggi, ini gout, macam-macam. Mana ah? Cuba kita zikir, ya Allah, kalau ada 8 ubat ni, jadi 3 pun cukup lah. Tengok-tengok ada buat ubat dari 1 orang, kita makan, makan-makan tak sesuai. Sakit perut je. Doktor kata, pakcik tak payah makan tu. Itu ubat darah tinggi. Sekarang tak ada darah tinggi dah. Boleh. Ubat tu makan, mungkin dapat 7 jadi 4. Badan pun jadi sihat, Alhamdulillah. Allah yang lebih mengetahui. Apa yang kita minta bila kita berzikir, dapat sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita niat, ya Allah, sihatkanlah aku supaya aku dapat sujud kepadamu, ya Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Itulah sedikitlah. Kalau kita nak ceritakan lagi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi, seorang yang amanah, seorang yang bersifat pemurah, seorang yang bertanggungjawab kepada ahli keluarga. Ni banyak dalil-dalil. Kesimpulannya, maka syama'il kesempurnaan Nabi SAW tu, kalau boleh kita terjemahkan dengan perbuatan kita, percakapan kita, itulah di antara tanda-tanda kita ini cinta kepada baginda Rasulullah SAW. InsyaAllah kita bertemu bila-bila masa. Dengan izin Allah Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita sama-sama mendengar ayat Quran dan hadis Nabi SAW ada manfaatnya. Minta Allah Ta'ala supaya Allah berikan kekuatan kepada kita, iman yang mantap, bertemu kita kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kita dapat mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.